Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian. InsyaAllah malam ni kita akan cover dua pelajaran saja, iaitu pelajaran 53 dan pelajaran 54. Pelajaran 53 ni, bermula pada pelajaran 53 ni, kita akan fokus kepada satu topik yang dipanggil sebagai masdar. Okey, yang dipanggil sebagai masdar. Dalam pelajaran ni kita akan belajarlah apa itu masdar. Setelah kita kenal apa itu masdar, kita akan belajar pula apakah fungsi masdar. Kemudian kita akan belajar juga pembentukan masdar. Okey. Okey. Sebelum tu saya nak bagi nampak sikit overview dia kan. Tuan Syaris, kalau saya kata cuba Tuan Syaris terjemah. Dia lelaki Dia lelaki telah keluar. telah keluar khoroja yakhruju Kharaja khoroja kan. ya, Kharaja maksudnya dia telah telah keluar. keluar. Merujuk pada lelaki kan. Okey, ada keadaan kan dalam bahasa Melayu kan, kalau kita perasan ada keadaan di mana kita akan buang dia ni, kita akan buang telah ni. Contohnya kita nak dapatkan maksud pintu keluar kan. Ada keadaan kita perlu keluarkan dia ni dan telah ni, kita tak mau sebut dia kan. Ada keadaan. Jadi contohnya macam kita nak kata pintu keluar. Maka di sini kita akan buanglah dia dan telah ni kan. Dalam bahasa Melayu senanglah kan. Kita potong, kalau kita nak masuk keluar je untuk dimasukkan bawah ni. Senanglah kan dalam bahasa Melayu. Betul? Kita just potong dia lelaki, kita buang ni, kita ambil je lah keluar ni, kita masukkan dalam ni. Betul tak? Betul? Kita kata pintu keluar. Tapi sekarang ni dalam bahasa Arab ni, pintu apa dalam bahasa Arab? Babun. Babun kan. Okey, pintu. Allah. Sekejap Okey, babun kan. Bab. Sekarang ni, macam mana kita nak buat ni? Adakah kita dalam bahasa Arab ni, adakah kita boleh buat macam ni saja? Kita kata ba kharaja. Tidak boleh, cikgu. Tak boleh kalau kita kata macam ni. Walaupun dekat vocab, dia bagi macam mana vocab? Kharaja. Lepas tu dia bagi dash kan. Dekat vocab kan Khoroja contoh. yakhruju. Yakhruju. Kemudian dia letak apa? Maksud kan, keluar. Betul. Walaupun dekat vocab, dia bagi maksud keluar sahaja. Tumpuan kena dalam keadaan sedar yang setiap vocab yang kita akan guna ni, walaupun dekat vocab ni dia bagi maksud keluar saja, setiap bongkah fi'il ni dia akan ada 3 unsur. Pertama, dia akan ada apa? Unsur masa, Unsur masa, unsur rujukan diri, rujukan diri, dan erti, makna. dan makna kan. Ya, Jadi tumpuan kena sedar, ini ditekankan dari awal pelajaran lagi perkara ni, betul tak? betul. Makna, unsur makna. Jadi bila tumpuan nak guna kharaja dalam ayat nanti, bukan dia hanya ada maksud keluar. Dia akan ada dia, lelaki, telah keluar. Betul. Kalau guna yakhruju maksud dia Dia akan keluar. Lelaki akan keluar. Akan keluar. Jadi kalau kita kata bab kharaja, ayat ni dia akan jadi pening lah kan. Betul. Maksud dia apa? Pintu, dia lelaki telah keluar kan. Jadi pelik kan. Sekarang ni macam mana kita nak keluar ni? Kita nak buang dia, kita nak buang telah ni dalam bahasa Arab ni. Daripada kharaja, daripada fi'il ni. Okey. Inilah yang akan kita belajar malam ni. Okey. Iaitu berhubung masdar. Masdar. Okey. Ini overview lah bagi nampak. Okey. Kita baca sikit ya. Okey. Masdar kata Ustaz ialah sebuah kata nama yang berasal dari fi'il. Setiap fi'il akan mempunyai masdarnya yang tersendiri. Okey. Setiap fi'il dalam bahasa Arab ni dia akan ada masdar dia yang tersendiri. Contohnya ni, ini susunan yang kita selalu terbiasalah dengannya. Dakhala, yadkhulu ni dalam vocab kan.
dakhala yadkhulu, kemudian udkhul. Ini daripada mana kita dapat ni pembentukan udkhul ni, kita belajar dalam mana? Pelajaran Pelajaran 5 kan. saya ingat. Udkhul. Fi'il amal 3 huruf kan untuk fi'il salim ni dalam Iya, pelajaran 5. betul. Kemudian Ustaz kata apa? Setiap fi'il akan mempunyai masdarnya yang tersendiri. Dakhala fi'il, maka dia akan ada masdar dia. Masdar dia apa? Dukhul. Dukhulun. Dukhul. Kita tak Dukhul. letak baris pun tak apa. Oh, Sebab baris akhir ni, perkataan masdar ni dia akan berubah-ubah lah. iya betul. Bergantung pada kedudukan dia dalam ayat kan. Macam kita belajar dalam I'rab tu aja kok. belajar i'rab tu kan. Oh. Okay, dia termasuk isim mu'rab lah masdar ni. Oh. Okey, contoh lain, fi'il lain. Kataba, yaktubu, uktub, kitabah. Okey, masdar kepada kataba yaktubu apa? Kitabah. Kita tengok pula fi'il arafa. Arafa, ya'rifu, i'rif. Masdar dia apa? Ma'rifah. Kharaja, yakhruju, ukhruj. Masdar dia apa? Khuruj. Jadi inilah yang sebelah ni lah yang kita akan fokus ni. Kita nak fokus dia, kita nak kenal dia dan kita nak tahu fungsi masdar ni dan kita nak tahu macam mana cara kita nak membentuk masdar tu. Okey, kata Ustaz, masdar ialah sebuah kata nama. Kata nama ni apa yang Arab maksud dia? Isim. Masdar ni dia adalah isim. Dia bukan fi'il. Masdar ni dia adalah kata nama yang berasal dari fi'il. Okey. Tu saya nak elak sikit. Okey, apa yang kita akan belajar sekarang ni bertitik tolak kepada dua soalan ni. Okey. Pertama adalah bagaimanakah cara membentuk masdar dari sesuatu fi'il. Okey, itu daripada soalan tu kita akan belajar tentang pembentukan masdar. Dan kedua, bilakah kita perlu ubah sesuatu fi'il kepada masdar. Dan soalan kedua ni membawa kita kepada perbahasan berkaitan dengan fungsi masdar tu. Kita pergi kepada soalan pertama. Bagaimana cara membentuk masdar dari sesuatu fi'il? Yakni bagaimanakah kita dapat tahu bahawa masdar kepada fi'il dakhala adalah dukhul, masdar kepada fi'il arafa adalah ma'rifah dan sebagainya. Jawapannya apa? Jawapannya adalah bergantung kepada jenis fi'il dari sudut bilangan huruf. Okey. Ini okey. Pembahagian fi'il berdasarkan jenis huruf ni tuan-puan, kita dah pun cover dalam pelajaran berapa? Dari awal lagi pelajaran kan? Ya. Bermula daripada pelajaran berapa? Pelajaran 6. Sudah ingat. Bermula daripada pelajaran 6 sampailah pelajaran ke 12. Kita cover dah tuan-puan. Bayangkan kalau tuan-puan skip pelajaran ni dan masuk kepada bab masdar ni, tuan-puan akan keliru berhubung perkara ni kan. Apa dia ni bilangan huruf ni? Jadi kalau kita recap sikit. Jenis fi'il dari sudut bilangan huruf ni, dia terbahagi pada berapa bahagian? Sudah ingat. Dia ada berapa? Fi'il berapa huruf? Fi'il 3 huruf. Fi'il sulasi. Sulasi. Okey. Fi'il khumasi. Rubai dulu. 4 huruf. Rubai. 4, 5. 5 dia. 3, 5. 5 apa maksud Arab? Khumasi. Fi'il khumasi. Dan keempat fi'il apa? Fi'il sulasi. Sulasi, astagfirullah. 6 huruf. Jadi berdasarkan dari sudut bilangan huruf, fi'il terbahagi kepada 4. Fi'il 3 huruf. Okey. Fi'il ataupun dipanggil sulasi. Fi'il 4 huruf dipanggil sebagai fi'il rubai. Fi'il 5 huruf khumasi dipanggil, dan fi'il 6 huruf. Jadi kita kena segarlah perbahasan ni supaya kita bila kita baca ni kita lebih mudah faham nanti. Okey. Kalau kita skip perbahasan yang awal tu, kita takkan faham lah yang ni. Okey. Jadi fi'il dalam bahasa Arab ni dia akan ada sekurang-kurangnya berapa huruf? 3. Dia takkan kurang daripada 3 huruf. Dan dia takkan lebih daripada 6 huruf. Dan perkiraan huruf ni, saya nak recap je lah. Kita tengok kan? Fi'il madi. Fi'il madi yang merujuk kepada huwa tu. Huwa.
Yang asas tu, bukannya yang setelah dia ditukar. Kalau dia ditukar nanti tuan-puan akan kira nampak kadang-kadang sampai menjangkau 9 huruf pada kan. Jadi bukan tu, tengok yang asal tu. Contohnya kalau tuan-puan tak tahu yang pengiraan dia adalah dekat fi'il madhi yang merujuk kepada huwa tu, tuan-puan takut saya risau tuan-puan kira yang ni. Contohnya istaghfara yastaghfiru kan. Fi'il mudhari' dia untuk fi'il mudhari' yang merujuk kepada hum apa dia? Istaghfara, Yastaghfiru. yastaghfiruna. Yastaghfiruna kan. Saya risau tuan-puan Yastaghfiruna. kira kat sini 1, 2, dia akan 3, jadi 4, berapa huruf ni? 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. kan. Jadi jangan kira kat sini. Jadi tuan-puan kira kat sini, tuan-puan akan pening, mana? Bukan ada lagi 8 huruf kan? Bukan. Dia pengiraan dia dekat fi'il madhi. Pengiraan huruf ni dekat fi'il madhi yang merujuk kepada huwa. Yang merujuk kepada huwa. Ini saya perlu highlight jugalah supaya tuan-puan lebih jelas bila nak baca kan. Okey. Jadi pembentukan fi'il masdar ni dia bergantung kepada apa? Jenis fi'il dari sudut bilangan huruf, sama ada 3 huruf atau bukan 3 huruf. Kata Ustaz, jika fi'il sulasi, fi'il 3 huruf, maka pembentukan masdar tidak mempunyai kaedah yang tetap. Tuan-puan perlu hafal dan ingat sahaja. Dalam pelajaran kali ini dan seterusnya, setiap kali saya berikan vocab fi'il sulasi, fi'il 3 huruf, saya akan sertakan masdarnya sekali. Okey. Contohnya untuk fi'il 3 huruf ni, tuan-puan tak perlu pening-pening. Kerana Ustaz akan bekalkan kepada tuan-puan. Contohnya dalam vocab nanti Ustaz akan kata fi'il 3 huruf kan. Kita tengok contoh dekat ni. Contohnya ni fi'il. Sebelum ni setakat mana aja? Jalasa, yajlisu saja kan. Ustaz akan bagi vocab untuk fi'il. Fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari'. Sekarang ni untuk bermula daripada 53 ni, Ustaz akan tambah satu lagi apa dia? Masdar. Dulus. Ni untuk fi'il 3 huruf lah. Untuk fi'il 3 huruf. Okey. Jadi dia tak ada kaedah tetap. Tuan-puan berpadalah dengan vocab yang Ustaz bagi kan. Okey. Untuk fi'il bukan 3 huruf pula. Fi'il bukan 3 huruf. Jika fi'il bukan 3 huruf, maka pembentukan masdarnya mempunyai kaedah yang tetap. Tuan-puan boleh hafal satu pattern. Hafal satu pattern dan bandingkan semua fi'il dari pattern yang sama. Okey. Jadi kalau fi'il bukan 3 huruf ni, dia ada kaedah yang tetap dan kita akan belajarnya satu persatu bermula daripada pelajaran 54 sampailah pelajaran 63. Okey, kalau saya tak silap 63. Sekejap saya tengok semula. Pelajaran berapa tu? Yang akhir dah. Saya yakin 63. Sekejap. 62. Saya minta maaf. Sampai pelajaran 62. 61 Tuan Syarif dan yang dengar rakaman. 60. 53 sampai 60. Mana kata pembentukan masdar daripada fi'il 4 huruf, 5 huruf dan 6 huruf ni, kita akan mula pergi secara terperinci bermula daripada pelajaran 54 nanti sampailah pelajaran 60. Tapi di samping tu, sementara nanti pelajaran 54 tu, di samping tuan-puan akan belajar pembentukan masdar untuk fi'il bukan 3 huruf ni, dia akan ada subtopik pula di bawah dia nanti. Kan? Dia akan ada subtopik kecil berkaitan topik-topik lain juga. Okey? Okey. Okey. Soalan kedua yang atas ni kan. Ni soalan kedua pula. Soalan ni jawapan dia ada dekat perkara 4 ni. Bilakah kita perlu ubah sesuatu fi'il kepada masdar? Okay, jawapan kita akan ubah fi'il kepada masdar apabila kita ingin keluarkan unsur masa dan unsur perujukan diri dari fi'il. Okey, misalnya bila kita sebut dakhala, maksud dia apa? Tuan Syarif, dakhala? Dakhala dia telah masuk. Dia telah masuk. Di fi'il dakhala tu akan ada berapa unsur? Ada 3. 3. Pertama unsur makna iaitu apa? Masuk. Kedua unsur masa iaitu masa lepas. Dan biasanya untuk masa lepas ni ditandai oleh
telah lah kan. Telah, Dan ya. kadang-kadang dia tak tandai dengan telah pun kalau konteks dah jelas kan. Contohnya ada perkataan amsi ke kan, dia tak letak telah pun tak apa kan. Ya. Ketiga, dia akan ada unsur perujukan diri, iaitu Huwa. dia huwa, merujuk kepada laki kan. Itulah unsur yang terkandung dalam fi'il. Sekarang ni kita nak buang dua daripada unsur fi'il tu, kita nak tinggalkan satu lah, iaitu makna. Macam mana kita akan buat? Kita akan tukar fi'il tu kepada masdar.